أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepadanya banyak-banyak kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya maka dapat kita berada di dalam rumah Allah yang mulia ini untuk terus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita ingin membincangkan beberapa perkara yang menjadi tanda-tanda orang munafik. Orang munafik ini sekiranya kita mempelajari, kita mengetahui mereka ini, sesungguhnya mereka adalah golongan yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah, malaikat dan orang-orang soleh. Kerana di dalam hati mereka tidak suka, tidak sayang, bahkan benci kepada Islam dan juga peraturan-peraturannya. Kerana dalam diri mereka juga ingin melihat Islam dipandang hina, dipandang remeh, dijatuhkan dan sebagainya. Yang mana kita melihat sejak kebelakangan ini gerakan-gerakan yang ingin meruntuhkan umat Islam, yang ingin melekakan umat Islam daripada mengikut ajaran sebenarnya, sebagaimana yang berlaku di negara kita dengan Oktoberfestnya, pesta arak besar-besaran secara antarabangsa, program I Want to Touch the Dog di kalangan umat Islam. Siapa yang berani pergi pegang anjing. Bahkan nak diadakan pula program lelaki memakai kasut tumit tinggi, iaitu tasyabbuh, menyerupai wanita. Biarpun apa niat mereka, tetapi kita melihat bahawa perkara-perkara ini merupakan satu gerakan licik yang terancam, berlaku sangat dekat. Jarak antara program demi program itu tak jauh, tetapi kita melihat ramai umat Islam yang terpengaruh, yang terpedaya dengan gerakan sedemikian rupa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kerja orang munafik yang nak melihat Islam itu runtuh, Islam itu diremehkan dan sebagainya. Bila kita tegur, apa yang mereka kata? Mereka kata umat Islam sepatutnya berada bincang benda yang tinggi, jangan duk bincang benda-benda yang remeh ni. Kita kata macam mana tak mau bincang benda yang remeh? Kita dah naik ke angkasa, dah bincang benda yang hebat-hebat dah. Tetapi kerana mereka yang satu dua orang ni tak mau ikut bersama kita, duduk di bumi, tak mau naik kapal angkasa dengan kita, kita terpaksa turun balik ke bumi, angkut mereka balik naik atas. Maka nampak kita berada di bawah, yang sebenarnya kita memang dah ada, sedang menuju ke hadapan. Dan program-program sebegini rupa dia takkan berhenti, dia akan ada lagi lepas ni. Maka kita kena bersedia, kita kena kukuhkan ilmu, kita kena mantapkan iman, supaya kita tidak terpengaruh dan terjerumus dalam perkara-perkara sedemikian rupa.
Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kita bicarakan pada pertemuan yang lepas, iaitu tanda-tanda orang munafik ini ialah mereka malas ibadah. Antaranya mereka lupa kepada Allah walaupun dalam ibadah solat, tetapi lupa kepada Allah, ingat kepada perkara yang lain. Mereka berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 99 kali punya berzikir, sekali pun tak ingat pada Allah. Naknya dia ingat apa? Ni sat pergi kenuri lepas ni nak makan apa ni, dia tuan rumah nak jamu. Nah, lupa kepada Allah walaupun berada di dalam suasana ibadah. Ni tanda-tanda orang munafik. Kemudian kita bincangkan juga soal melalaikan solat fardu. Lalai dalam solat fardu ni bukan sahaja tidak khusyuk. Tak khusyuk tu satulah. Antara yang lain, bila azan berkumandang, maka dia masih melalaikan lagi waktunya dengan melihat drama, tengok bola. Tunggulah saat ni, bola ni sikit lagi, 20 minit lagi nak habis ni, sayang nak tinggal. Melalaikan salat fardunya kerana perkara-perkara yang remeh. Yang keempat, mempercepatkan mengerjakan solat. Kita sebut hari itu bahawa orang yang nak cepat ya semayang dia, ambil wuduk pun cepat, datang solat pun cepat, bahkan solat pula depan TV. Kerana tak mau lepas drama tu, pergi hampak sejadah depan TV sambil duk angkat takbiratul ihram, mata duk tengok TV, Allahu akbar, mulut baca Fatihah. Kan? Lepas tu macam mana kita nak kata taqabbalallahu minna wa minkum? Taqabbalallah yang kita duk sebut last kali tu apa? Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Taqabbalallah, mudah-mudahan Allah terima. Ni nak taqabbalallah macam mana mata duk tengok drama? Kan? Tapi tangan qiyam elok, baca Fatihah pun elok. Allahu akbar. Baik. Kemudian yang kelima, kita bincangkan tentang gemar meninggalkan solat berjemaah. Semayang jemaah ni mana-mana pun ada, dekat RNR, bukan saja masjid, bahkan tang surau. Kadang-kadang tak sempat ke apa ke, ada pula orang pergi semayang tepi jalan. Tempat-tempat yang boleh semayang jemaah, jangan kita sengaja untuk meninggalkan semayang berjemaah. Yang keenam, yakni meninggalkan solat Jumaat. Kita tahu bahawa solat Jumaat ini merupakan solat yang wajib bagi orang, bagi kaum muslimin, orang lelaki. Maka siapa-siapa yang meninggalkannya tanpa ada sebab keuzuran yang dibenarkan oleh agama, maka dia termasuk dalam orang-orang munafik. Bererti dia juga membuat dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal jum'ah fi ghairi 'udhrin kutiba munafiqan fi diwanin la yumha wa la yubdal." Riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa ada sebarang halangan atau bahaya atau keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, maka ia menjadi orang munafik dalam sebuah catatan yang tidak akan dihapuskan dan tidak akan ditukar. Bila dah dicatatkan dia sebagai munafik kerana dia meninggalkan sembahyang Jumaat secara sengaja, maka catatan itu tidak ditukar dan tidak dipadam. Sabit pada hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i ini. Kadang kita duduk semayang, main semayang Jumaat ni, orang perempuan kita duduk balik kerja, daripada kerja ke apa ke, keluar rehat ke apa, tengok orang lelaki relax duduk dalam kereta, bawa kereta dekat jalan, tak main semayang Jumaat.
maka tak main sembahyang Jumaat ini menyebabkan diri mereka dicatat sebagai orang munafik. Yang ketujuh, melakukan dosa dan kemungkaran secara sembunyi. Kalau kemungkaran secara jelas ni disebut sebagai fasik, yang jelas, yang dibuat secara nyata, kemudian diceritakan pada orang pula, bangga pula buat dosa, itu disebut sebagai fasik. Semalam aku pilih nombor ekor, menang first prize, dia kata. Mes-mes jemaah kita duduk sebelah kita. Tapi buat benda yang mungkar, cerita pula dekat orang, bangga pula dengan maksiat dia, ini orang fasik. Tapi orang munafik ni, dia melakukan kemungkaran dan dosa secara sembunyi. Depan orang dia pura-pura buat baik, tetapi belakang orang, orang tak nampak, dia mula dah perangai sebenarnya, iaitu dia gemar, dia suka untuk buat maksiat secara sembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Surah An-Nisa ayat 108. Yang mana maksudnya mereka bersembunyi daripada manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah. Sedangkan dia beserta mereka itu ketika mereka menyembunyikan dalam hatinya perkataan yang tidak disukai Allah. Allah meliputi pengetahuannya apa-apa yang mereka kerjakan. Pernah satu ketika satu orang dia jumpa seorang ulama ni. Dia tanya, boleh tak aku nak buat maksiat atas muka bumi ni? Maka orang ulama tu dia kata, hang buatlah maksiat, tetapi dengan satu syarat, jangan bagi siapa nampak. Jangan bagi siapa nampak. Maka dia pergi cari tempat-tempat yang orang tak boleh nampak untuk buat maksiat. Bila sampai di tempat tu nak buat maksiat dia teringat bahawa Allah melihat. Maka dia sedar apa yang maksud ulama tu nak kata ialah bukan dia suruh buat maksiat di tempat yang tak nampak. Maknanya tak ada tempat yang boleh buat maksiat, sebab setiap tempat di mana saja dia pergi pasti dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan nampak. Walaupun benda tu dalam hati dia, pasti Allah akan tahu. Maka pergilah ke planet mana pun, duduklah bawah tanah mana pun, untuk buat maksiat takkan dapat kita buat maksiat, oleh kerana pesanan ulama ni jangan bagi siapa pun nampak kita buat maksiat. Maka mustahil, sebab setiap tempat pasti Allah nampak. Sekarang ni, zaman sekarang ni CCTV banyak, yang mana yang duk ada kat bangunan pun ada, hak tangan pun ada CCTV kan. Hak jenis hak kita punya kamera telefon tu CCTV kita lah tu, angkat pak sekali hantar jadi viral dalam WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya. Jadi nak buat salah ni fikir 2-3 kali juga kan. Fikir 2-3 kali. Nak tidur masa khatib khutbah, member duduk ada sebelah tu, sekejap lagi dia takat gambar aku, hantar satu pejabat, segan aku. Dia jadi segan. Ada satu orang tengah khatib baca khutbah, dia takat gambar, pak, dia hantar kat kawan-kawan dia. Dia kata ni ada satu makhluk aneh tidak berkepala di dalam masjid ketika khatib membaca khutbah. Orang tengok, sungguh. Dia takat gambar daripada belakang tu. Daripada belakang. Tak ada kepala sungguh ni. Makhluk apa ni? Rupa-rupanya inilah kawan saya yang sedang tidur. Kepala dia duduk kat bawah. Memang tak nampak lah tegak daripada belakang tu. Kan? Hak pergi takat gambar ni pun nakai juga.
Kan? Tengah khatib baca khutbah dia buat benda-benda lara macam tu. Buat apa? Baik. Maka orang munafik ini kata Allah Subhanahu Wa Taala dia buat maksiat dan dosa secara sembunyi. Yang ke-8, orang munafik juga mereka menyuruh yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Orang munafik ni dia nak galakkan perbuatan keji dan mungkar disebarkan kepada orang-orang beriman. Macam yang kita bagi tahu program-program yang berlaku sekarang ni. Nak benda-benda kotor, benda-benda keji, benda mungkar, benda tak elok berlaku di kalangan umat Islam. Tak boleh nak fikir dah satu program yang lain yang nak galakkan umat Islam. I want to touch the Quran. Buat program I want to touch the Quran. Ramai lagi orang Islam tak pegang Quran, apatah lagi baca Quran. Hari ni siapa yang tak pegang lagi Quran? Ramai lagi tak pegang Quran, tapi tak mau buat program I want to touch the Quran. Inilah dia kerja-kerja orang munafik. Dia nak perbuatan keji ni disebarkan kepada umat Islam. Dan bila orang nak buat program baik, dia mula buat komen, apa ni program lapuk dah, apa ni program tazkirah orang dah tak buat dah lah ni orang tengok video klip apa semua je, orang tengok YouTube je. Dia komen benda yang baik kita nak buat, dia komen. Dia kritik. Kritik tu bukan kritik nak membina. Kritik supaya jangan dok buat benda-benda baik. Ni kerja orang munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Surah Al-Taubah ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik lelaki dan wanita itu sesungguhnya mereka serupa antara satu sama lain. Mereka saling tolong antara satu sama lain. Mereka tolong buat apa? Mereka menyuruh perbuatan mungkar dan melarang berbuat ma'ruf dan menggenggam tangannya. Makna genggam tangan apa? Bakhil, tak mau bagi sedekah, tak mau tolong orang. Mereka menggenggam tangan mereka. Mereka lupa Allah, lalu Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang yang fasik. Yang ke-9, menyembunyikan ilmu pengetahuan. Maksud sembunyi ilmu pengetahuan ni ialah orang yang ada ilmu, apabila orang lain tanya, sedangkan dia tahu persoalan yang ditanyakan tapi tidak menjelaskan, perbuatan ini akan menghalang kemajuan umat Islam dalam bidang dan juga dapat menutup menutup kebenaran. Dia ni orang berilmu, tapi duk sorang-sorang dia sengah, tak ada nak sebar ilmu pada orang. Tengok kemungkaran dia tak mau cegah, orang yang duk lepak dia tak mau ajak pergi masjid. Dia walaupun ialah ilmu kita ni bukan banyak mana, tahu sikit-sikit, sikit-sikit tu pun jadilah ajak orang untuk buat baik. Kan? Kalau ditanya soalan yang dia tahu jawapan dia, bagi tahu. Sebab itu ilmu yang ada pada kita jangan buat sorok. Walaupun sembang kat kedai kopi, sembang kat kedai kopi, bukan suruh main ceramah kat depan ni dah. Sembang kat kedai kopi, kita ada ilmu sikit ni, aku nak bagi tahu semalam ustaz pada bagi tahu macam ni. Apa masalahnya? Kan? Bukan yalah mungkin orang kata hang ni macam ustaz dak, bukan macam ustaz. Kita nak kongsi ilmu. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Surah Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan di antara beberapa keterangan dan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dan kitab, nescaya mereka itu dikutuk Allah dan dikutuk oleh orang-orang yang mengkutukinya. Jangan tuan-tuan, ilmu kita kena bagi kepada orang. Yang kita dapat yang benar lah, jangan bagi yang tak benar. Ilmu yang kita dapat, kita sampaikan kepada orang. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu tentang beberapa perkara yang kalau kita ada terselit dalam amalan-amalan kita, perkara-perkara yang sebegini rupa, yakni tanda-tanda orang munafik ini, maka buang cepat-cepat. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang soleh dan jauh daripada golongan orang-orang munafik. Cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pengumuman. InsyaAllah Masjid Ar-Rahah akan mengadakan program Ma'al Hijrah pada 31 Oktober, Jumaat minggu depan. Keterangannya boleh tengok di poster di luar, insya-Allah. Wallahu a'lam.